Kembali bertemu, kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah 2020 yang dijalankan mendapati 55% golongan belia di negara ini terbabit dengan gejala rasuah. Dan sehubungan itu, sudah ada suara yang meminta supaya sistem dan juga prosedur di setiap agensi perkhidmatan awam dikaji semula bagi menutup setiap ruang penyelewengan. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai gejala rasuah khususnya dalam kelompok ataupun dalam kalangan belia di negara ini, bersama dengan kita di talian adalah Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, Julfitri Johan. Encik Julfitri, Assalamualaikum, salam sejahtera Encik Julfitri. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, melihat kepada peratusan dan daripada kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah 2020 yang mana memberi fokus kepada antara yang menjadi tumpuan adalah angka 55% golongan belia di negara ini terbabit dalam kancah rasuah. Sebelum kita nak bercakap tentang strategi bagaimana kita nak menurunkan peratusan ini, tetapi kita perlu melihat secara akar umbinya itu masalah ataupun gejala rasuah yang membelenggu ataupun yang membabitkan golongan belia. Dari mana puncanya? Ya, terima kasih. Sebenarnya angka ini tidaklah mengejutkan kerana kita lihat balik ketika tahun 2018. SPRM juga pernah mengeluarkan satu angka yang hampir lebih kurang sama, 55%. Tangkapan rasuah adalah di kalangan generasi muda daripada Mei 2012 sehingga daripada 2012 sehingga Mei 2018, angkanya tidak berubah, 55%. Jadi kita lihat daripada 2018 sehingga 2020, angka tu seolah-olahnya tidak lari jauh. Maknanya 55 itu adalah satu angka yang kita lihat memang terus membimbangkan dan kadang-kadang kita rasa apakah masalah sebenarnya yang menyebabkan angka ini tidak naik dan tidak turun. Dan sudah tentu kita nak lihat angka ini turun. Dan di situ kita sentiasa saja melihat punca, the root cause ataupun punca sebenar kepada masalah rasuah dalam kalangan belia ni sebab apa? Mungkin yang berdasarkan pemerhatian kami, yang pertama sekali sudah tentu gaya hidup. Gaya hidup ini memainkan peranan penting kerana gaya hidup ni apabila sebahagian daripada generasi muda mereka ingin dilihat mewah, dilihat bergaya tetapi di luar kemampuan. Maknanya melepasi daripada kemampuan paras pendapatan gaji mereka. Ini juga terkait langsung dengan gaya hidup dan yang keduanya kita lihat kesedaran dari segi implikasi rasuah ini kepada negara dan kepada generasi muda khususnya terus tidak dihayati oleh generasi muda kerana kita melihat bahawa apabila mereka benar-benar menghayati implikasi, kesan, impak kepada kehilangan pendapatan negara, kemudian ketirisan dan kemudian yang paling kita risaukan adalah golongan yang sepatut mendapatkan mereka mendapat hak mereka tetapi dinafikan kerana soal rasuah ini. Jadi kita harus kembali balik melihat apa lagi faktor-faktor ataupun root cause yang lain yang menyebabkan rasuah dan kita harus tangani secara akar umbi. Dan kita lihat pelan anti rasuah pun sudah ada pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan, NGO maupun masyarakat. Sebenarnya masih lagi kita lihat macam seolah-olah buntu dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, 55% masih kekal semenjak 2018. Encik Julfitri, tadi Encik Julfitri ada mengatakan kalau dilihat kepada dua faktor utama, yang pertamanya adalah gaya hidup iaitu lifestyle dan keduanya mungkin kesedaran berkaitan dengan implikasi dalam jenayah itu kurang dalam kalangan bila kita bercakap tentang kelompok belia ini terbabit dalam jenayah ataupun gejala rasuah ini. Adakah ini golongan ini melihat kepada kalau kita bercakap tentang gaya hidup, jalan pintas untuk mereka untuk ke arah yang lebih senang dan mungkin yang keduanya tiada kesedaran itu, kalau kita gabung jalinkan, mungkinkah undang-undang ataupun hukuman yang sedia ada pada ketika ini tidak cukup menggerunkan bagi mereka yang membuat jenayah ini? Ya, saya lihat sebenarnya hukuman yang sedia ada pun sudah cukup menggerunkan. Walaupun kalau kita lihat penjara setahun lah, 2 tahun pun satu perkara yang sebenarnya bagi orang yang tahu akan impak kepada imej mereka apabila mereka ditangkap, apabila mereka disabitkan dengan kesalahan rasuah, sebenarnya dah cukup dah. Tetapi kita masih lagi buntu melihat mengapa undang-undang masih lagi tidak menjadi satu mekanisme yang boleh menghalang. Kita tidak mengharapkan 100%. Tetapi sekurang-kurangnya dengan impak undang-undang ini kita ingin melihat sekurang-kurangnya peratusan tadi
maknanya tangkapan rasuah ataupun rasuah yang melibatkan belia ini sekurang-kurangnya turun. Kalau dulu 18 55%, kita lihat 2020 masih kekal pada nombor yang sama. Jadi kita lihat di situ bahawa sebenarnya kita kena seimbang sebenarnya dari segi undang-undang, dan juga yang paling penting adalah pendidikan yang kita harus terapkan dalam kalangan generasi muda dan rakyat. Ini kita kena buat secara berterusan. NGO, penggerak masyarakat, pemimpin belia macam kita ni mesti harus terus tidak give up, tidak kecewa dan tidak tidak beralah untuk terus menjalankan peranan untuk mendidik. Dan di situ kita nak nasihatkan kepada seluruh belia dan rakyat, kita kembali balik kepada nilai hidup kita yang sebenar. Ya, apabila setiap rakyat belia kita faham bahawa nilai hidup mereka bukan semata-mata kepada kemewahan, bukan semata-mata kepada kereta yang besar, gaji kehidupan yang dilihat mewah, tetapi kehidupan yang sebenar itu, kebahagiaan yang sebenar itu kita patut terangkan semula yang sebenarnya kehidupan, kebahagiaan, ketenangan itu bukan semata-mata terletak kepada kehebatan fizikal, tetapi ketenangan dan nilai hidup itu sebenarnya terletak kepada dalaman nilai kita. Kalau kita menerima rasuah, seolah-olah kita telah menggadaikan maruah kita kerana semata-mata nak dilihat hidup senang, kemudian nak bergaya dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya saya lihat di situ bahawa penting untuk kita kembalikan balik, betul-betul kita all out untuk kembalikan nilai-nilai dan jati diri sebenar belia dan rakyat Malaysia.